Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar para penonton? Terima kasih kerana saban hari bersama kami di Tanyalah Ustaz. Moga yang bersedia depan TV, dekat-dekat nak pukul 7, tunggu depan TV nak tengok Tanyalah Ustaz. Moga-moga ia menjadi satu ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita akan sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan tajuk daya tahan iman. Untuk permulaan perbincangan kita pagi ini, saya akan baca satu ayat Al-Quran yang menceritakan sifat orang Yahudi dalam bab beramal dan berimannya mereka dengan kitab Taurat. Dan perangai Yahudi ini Allah cerita dalam surah Al-Baqarah. Kita nak baca sebahagian daripada ayat 85. Moga-moga perangai Yahudi ini tidak berlaku kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 85 surah Al-Baqarah ni panjang. Tapi yang saya nak fokus dalam bab berkaitan dengan iman ni, saya akan baca dekat fokus tu sajalah, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. Maksud ayat ini, maka apakah patut kamu beriman kepada sebahagian daripada kitab Taurat dan kamu mengingkari sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu di antara kamu selain ia mendapat kehinaan dalam kehidupan di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang berat. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut perangai golongan Yahudi. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Adakah patut kamu beriman dengan sebahagian kitab Taurat dan kemudian kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Allah beri amaran, fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum, tak adalah balasan orang yang jenis beriman separuh, kufur separuh, illa khizyum fil hayati dunya, melainkan mereka akan jadi hina di dunia. Mungkin duit banyak, mungkin pangkat besar, tapi di dunia ni mereka hina, mereka dibenci oleh orang-orang salih, orang beriman. Sebab apa? Sifat mereka beriman separuh, kufur separuh. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan dihumban, dikembalikan dengan azab yang lebih teruk di hari akhirat. Allahu akbar. Sebab nuzul. Dalam kita belajar ilmu tafsir, satu perkara yang penting kita kena nak faham satu-satu ayat, kaji sebab turun ayat itu. Disebut bahawa annal yahuda kanu yutabbiquna ba'd ahkamit Taurah التي توافق هواهم ويتركون تطبيق الأحكام التي لا توافق هواهم. Maksudnya, bila cerita sebab turun ayat ni, orang-orang Yahudi mereka terima dan melaksanakan sebahagian hukum hakam yang ada dalam kitab Taurat yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Yang ni okey, yang ni okey. Dan wayatrukuna tatbiqal ahkam, dan mereka tinggalkan hukum-hukum yang tidak kena dengan keinginan hawa nafsu mereka. Ini sebab turun ayat yang kita baca tadi. Okey, kita ada panggilan telefon dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zailan dari Batu Pahat. Ya, orang Batu Pahat lagi. Bagus. Alhamdulillah. Ustaz sihat Alhamdulillah. Okey, mengenai tajuk ni, daya tahan iman Ustaz. Ya.
Okey, kita setiap minggu kalau boleh kita lihat sebenarnya kita top up iman seperti hari Jumaat tu kita dengar khutbah kan Ya. Okay, kita dengar biasa hendaklah kamu beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya. Ya. Macam mana seronok malam Jumaat sekarang? Seronok. Alhamdulillah. Lepas tu kita dengar setiap masjid tu ada tulis kat atas tu, sesungguhnya yang layak memamurkan masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman. Ya. Okey, tapi bila kita lihat macam hari-hari biasa tu, kalau bukan waktu Jumaat tu, waktu solat macam asar, subuh tu, macam kuranglah umat kita pada hari ini. Macam mana daya tahan iman tu? Kalau kita lihat macam kita tajuk halakah suatu masa dulu, ada kisah surau menangis. Betul ke Ustaz? Allahu Akbar. Okay, Ustaznya senyum-senyum selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Zailan dari Batu Pahat. Cerita kenapa waktu sembahyang Jumaat ramai. Dan Allah Ta'ala sebut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Ada 5 sifat. Allah Ta'ala sebut orang-orang yang akan mengimarahkan rumah Allah. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Mereka ini berjiwa mendirikan solat. Mereka memang jiwa mereka pentingkan solat dalam kehidupan. Wa ataz zakah, mereka selesaikan rukun Islam seterusnya ini, itulah zakat berkait dengan harta. Dan ada satu sifat penting, orang yang mengimarahkan masjid. Ayat ni, ayat surah At-Taubah ayat 18 ni memang sangat penting. Kalau nak pilih AJK masjid, bentang ayat ni. Dia ada sifat tu. Nak pilih orang-orang yang akan mengimarahkan masjid, dia ni beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, dia jenis jaga solat, dia jenis tunaikan zakat. Yang kelima, walam yakhsha illallah. Sifat mereka tidak takut pada sesiapa pun melainkan Allah. Nak hidupkan masjid ni tak boleh takut pada manusia, takut hanya kepada Allah. Tapi manusia kena hormat, protokol kena jaga. Takut, sorry, saya tak takut pada awak, saya hanya takut pada Allah. Tapi kita jaga hubungan silaturahim. Itu kena jaga akhlak. Okey, orang-orang yang ada 5 sifat ini, mereka akan menghidupkan masjid. Soalan tadi sebab apa waktu-waktu solat yang lain tak ramai seperti solat Jumaat? Ya Allah. Saya teringat ada seorang Syekh Wahid Abdul Salam Bali menceritakan dialog antara seorang anak muda Palestin dan seorang anak muda Yahudi. Kata pemuda Palestin ini, wahai Yahudi, kamu nak tahu, Rasul kami memberitahu pada akhir zaman nanti, Yahudi akan dibunuh oleh orang Islam di Palestin ini. Yahudi lari ketika itu, ada Yahudi sembunyi di balik pokok, bersembunyi-bersembunyi, sehingga bersembunyi di belakang batu pun, batu akan bercakap, orang Islam, ni Yahudi ada belakang aku ni, ta'al faqtulhu, jom bunuh dia. Kata anak muda Islam kepada pemuda Yahudi di Palestin. Yahudi itu kata, aku tahu perkara ni, aku percaya. Kata pemuda Islam ni, macam mana kamu tahu? Kata pemuda Yahudi ni, sebenarnya perkara ni pun disebut dalam kitab Taurah kami. Akan berlaku akhir zaman nanti, orang Islam akan bunuh kita orang lari, batu pun bercakap. Kata anak muda Islam ini, dah kalau kamu tahu macam tu, kenapa kamu masih berada lagi di Palestin? Kenapa kamu tak lari awal-awal? Kata anak muda Yahudi ini, dalam kitab kami juga memberitahu bahawa saat batu bercakap itu, saat itu umat Islam solat subuhnya seperti solat Jumaat. Sekarang tak ada lagi, sebab tu kami tak lari, kami tak takut. Dalam kitab kami dah bagi clue. Waktu itu berlaku bila orang Islam solat subuhnya seperti solat Jumaat. So sekarang ni kami tengok tak ada pun begitu. Takkan berlaku lagi lah. Sebab tu kami tak lari. Kami stay di sini. Ya Allah. Maka balik pada tajuk perbincangan kita. Untuk mengimarahkan masjid. Untuk menghidupkan masjid ini. Memang tidak dinafikan. Apa yang dibuat oleh Nabi SAW, tanamkan iman, sirami iman, bajai iman dengan majlis-majlis ilmu, sirami iman dengan nasihat-nasihat yang baik. Antaranya ni usaha kita. Kita ada orang yang mungkin tak dapat nak pergi masjid uzur, ataupun mungkin yang tak berapa minat lagi nak pergi masjid. Tengok, tanyalah ustaz. Tuan-tuan, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi sekalian,
Bakal saya yakin ramai followers tanyalah ustaz ni tiap-tiap hari tengok. Macam mana kita nak ukur hasil kita? Hasil kita tengok pagi-pagi tanyalah ustaz ni, kat mana hasil dia? Dia jawab, hasil saya dah beramal ustaz, alhamdulillah bagus. Antara hasil yang paling utama berjaya kita melalui rancangan agama di TV ni, kita jadi rasa berminat untuk hadir ke masjid surau pula. Sebab tengok kat TV ni dapat pahala dah. Bila kita pergi hadir ke masjid, hadir ke surau, setiap langkah kita dapat pahala, setiap langkah hapus dosa, naik darjat. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah ustaz, saya pergi naik kereta, nak kira macam mana? Malaikat tahulah cara kira tu. Kan? Kita pergi naik motor ke kereta ke? Sebab bila ke masjid, kita ada i'tikaf, kita ada ukhuwah bersilaturrahim, kita dapat roh majlis ilmu di rumah-rumah Allah di atas muka bumi ni. Maka bila orang benar-benar ada iman berdasarkan ilmu tadi, akan mendorong dia untuk melakukan amal soleh. Untuk tinggal mukir, dia pernah duduk zaman lara dulu. Dulu dapat gaji beli nombor ekor dulu. Beli nombor ekor. Ada lagi orang semayang ke semayang. Tapi nombor ekor pun beli. Pergi semayang Jumaat tu rokok, Allahu Akbar, rokok jatuh tu, selik nombor ekor jatuh pergi semayang Jumaat. Ya Allah. Orang sebelah tengok, oh dia ni beli nombor ekor, cepat-cepat dia jaga yang dia punya takut jatuh juga kan. Jadi semayang tapi masih lagi buat dosa. Ada yang tak beli nombor, ustaz saya tak main nombor ekor, berjudi juga. Berjudi ni tak lama lagi Piala Dunia, berjudi bola. Siapa masuk semi final, siapa masuk final. Bila orang tu dah mula masuk cahaya iman, amalan-amalan ini dia akan automatically dia tinggalkan. Ustaz, saya tak main lah judi-judi macam tu. Tak judi macam tu, judi besar lagi. Judi di padang golf pun ada. Tak tee off lagi ni. Set dulu nak judi cara apa? 10-10 ke hole by hole. Allahu Akbar. Nak bersukan pun taruh duit pula. Hole by hole lah ustaz. Banyak sikit dapat. Ini pun satu bentuk perjudian. Gambling. Apabila masuknya iman, dia akan automatically menyebabkan kita rasa, Allah, aku buat rupanya berdosa selama ni. Tapi macam mana nak tahu tu? Dengan ilmu. Dengan ilmu, kita boleh faham. Kita boleh menilai mana cahaya, mana kegelapan. Kita berehat dulu seketika. InsyaAllah kita sambung perbincangan kita selepas ini. Traveling on, traveling light through the hills and valleys of my life. On this journey, this path, Allahumma ihdina as-sirat al-mustaqim ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih pada para penonton. Tadi ada yang tanya, ustaz, ayat baca awal tadi ayat berapa? Yang beriman sebahagian, kufur sebahagian tu. Itu surah Al-Baqarah ayat nombor 85. Ada pula yang berkata, ustaz baca ayat tadi tu sifat orang Yahudi. Beriman sebahagian kitab Taurat. Yang ni, yang dia rasa seronok ni boleh amal. Yang tak ikut hawa nafsu dia, ni tak boleh. Tu ustaz cerita orang Yahudi, kitab Taurat. Apa kaitan dengan kita? Maka para ulama tafsir membuat satu kaedah. Ini kaedah penting. Yang ada pen, ada kertas, kena catat sikit. Al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Tu je kaedah. Apa makna dia tu ustaz? Al-ibrah, pengajaran ayat bi'umumil lafzi, berdasarkan lafaz yang umum. La bi khususis sabab, bukan sebab yang khusus. Apa tu? Okey, kaedah ini kita apply pada ayat tadi. Pengajaran ayat tentang perangai Yahudi beriman separuh, kufur separuh, pengajarannya kita kena ambil berdasarkan ayat yang makna umum ayat, bukan sebab turun yang khusus. Ya, sebab tu Yahudi. Tapi umumnya apa? Wahai orang Islam yang beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti beriman kepada hukum hakam yang ada dalam Al-Quran secara keseluruhan. Itu yang kaedah tadi kata. Pengajaran berdasarkan ayat yang umum. Maknanya apa?
Bukan sebab yang khusus, bukan cerita Yahudi saja ni dalam surah Baqarah ni. Kalau ada orang Islam yang bersifat sedemikian, maka ancaman fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, kena juga pada orang Islam sekarang. Sekiranya apa dia ancaman tu? Kamu akan menjadi hina atas dunia ini dan disumbat ke dalam azab di hari akhirat nanti. Ya Allah, na'udzubillah. Kita beriman dengan Al-Quran keseluruhannya. Segala apa yang datang dari Allah, semuanya baik untuk kita. Ini iman. Kita bercakap bab daya tahan iman, inilah keimanan. Orang mukmin akan berkata, apa saja yang datang dari Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, ya Allah. Kami dengar, wahai Rasulullah. Dan kami taat apa yang datang darimu, ya Allah. Ya, kita ada satu lagi panggilan. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Pak Amnah daripada Johor Bahru. Ya. Saya ingin nak tahu Ustaz ya. Sekiranya kita tak naklah pergi menghadiri majlis ilmu Tak nak? Tak mau. Ada setengahnya kadang ibu-ibu ni dia tak dapat pergi ke suatu masjid tu, dia sakit lutut. Oh, sakit lutut. Kadang-kadang ada budak yang sihat tapi tak nak pergilah kan. Ya. Shopping boleh pula. Ya. Ya. Ada tu kena yang keduanya, adakah kita kurang melakukan amalan sunat ni bertanda kena kedua itu lemah iman kita. Itu aja Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagus soalan dari JB tadi, Batu Pahat. Jadi sekarang ada di kalangan ibu-ibu ataupun orang perempuan, bukan orang perempuan saja sebenarnya, orang lelaki pun ada juga yang jenis malas nak pergi masjid dengan majlis ilmu ni. Dia hari Jumaat tu nak macam mana Ustaz? Wajib pergilah juga. Tu pun tidur separuh dengan khutbah kan. Pada yang okey malas, sebab tu dari semalam lagi saya sebut. Kalau yang orang lelaki, para khatib manfaatkan khutbah Jumaat. Ramai orang tak semayang, orang menipu, orang minum arak pun datang semayang Jumaat. Jadi gunakan medium khutbah itu. Pada ibu-ibu tadi, betul tidak dinafikan sakit lutut. Ni pun ramai yang duduk tengok tanyalah Ustaz ni. Ustaz, makcik tak boleh nak pergi masjid Ustaz, nak naik tangga tinggi sangat. Tengok tanyalah Ustaz lah pagi-pagi ni. Alhamdulillah, bagus dah. Letak kaki depan muka Ustaz tu kat TV tu, tepi sikit kaki tu. Ustaz bau ni. Jadi Alhamdulillah, dah kita sakit, kita uzur, tak sihat. Ini ada TV9 buat tanyalah Ustaz, buat program-program agama kita tonton. Yang minta dengan Allah, ya Allah, berilah sihat, aku nak pergi masjid pula ni. Tapi kadang-kadang Allah nak uji kita. Sakit-sakit ini jangan kita lupa. Biar kita sakit pun kita dapat pahala. Sakit, ni Allah nak hapus dosa-dosa lama aku lah ni. Kita minta Allah, Maya subuh wa'afini fi man afait. Minta kesihatan afiah dari Allah Subhanahu wa taala supaya sihat ni aku nak pergi hadir majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu peristiwa balik daripada peperangan Tabuk. Masa Rasulullah dan para sahabat naik bukit, turun bukit, nak balik ke Madinah ni. Rasulullah beritahu para sahabat, adanya orang-orang di Madinah yang tak bersama dengan kita pergi perang, mereka tak ikut pun. Tapi setiap kali kita naik bukit, kita turun bukit, mereka mendapat pahala yang sama dengan kita. Sebab mereka nak sangat hadir, tapi habasahumul uzur. Mereka terhalang kerana uzur. Niat nak hadir sangat perang Tabuk ni, tapi sebab uzur mereka tak dapat hadir. Ini Imam Nawawi letak hadis ni dalam bab ikhlas kitab Riyadhus Salihin. Hebatnya niat. Walaupun tak dapat pergi masjid, naknya pergi, tapi Ustaz, lutut makcik ni sakit sangat. Saya ada jumpa salah seorang yang hadir ke majlis ilmu saya. Dia kata dia mengamalkan satu sunnah Nabi SAW. Dia amalkan makan habbatus sauda. Habbatus sauda Nabi sebut sebagai ubat segala penyakit. Secara saintifik, sebenarnya ia memberi kesan pada immune system, membaiki sistem dalam badan. Akak tu datang, saya baru je nak ceramah, dia berlari depan saya. Badan dia agak besar sikit, dia berlari depan saya. Apa hal ni kak? Ustaz, I can run, dia kata. Dia boleh berlari dah sekarang. Saya kata, kenapa? Dia kata, Ustaz, saya dah 6 bulan sembahyang kena duduk atas kursi, sakit lutut.
Tapi alhamdulillah saya amalkan Habbatus Sauda. Sekarang ni lutut saya okey. Nak semayang pun boleh sujud macam biasa dah. Saya boleh berlari dah sekarang. Ya Allah. Saya tekak jangan berlari depan saya, Kak. Pemandangan kurang indah. Ya. Jadi, minta dengan Allah sihat untuk kita lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tak nak buat amal soleh, amalan-amalan sunat, memang iman kita ini yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ada kala kita rasa malas sangat nak buat amalan mayah-mayah sunat. Ada kala kita jadi rajin. Ustaz, sebab apa saya kalau semayang kat masjid, saya rasa terdorong untuk semayang sunat. Bila kat rumah, Allah beratnya nak buat amal sunat. Ya? Adakah itu sifat munafik saya? Dia begini. Environment mempengaruhi diri manusia. Sebab tu bila kita cari tempat yang persekitarannya mendorong kita untuk jadi soleh, kita jadi soleh. Jadi kita tahu dah kalau pergi masjid kita jadi ada roh, ada semangat. Bukan nak tunjuk kat orang, tapi suasana itu. Jadi carilah suasana sebegitu. Kita bersungguh kena cari. Ada orang bila datang bulan Ramadan, dia rasa nak buka Quran, nak baca. Dia rasa nak tambah sembahyang sunat, nak tambah sedekah. Makna itu juga persekitaran masa yang berkat. Bila dia ke Mekah, dia bersungguh nak baca Quran, nak sembahyang sunat. Cari tempat-tempat macam ni. Kita ada satu lagi panggilan telefon. Silakan. Hello, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiza pada Bani. Ya? Saya Fiza pada Bani. Saya nak tanya Ustaz, saya ni semayang buat, mengaji pun buat. Tapi masalah saya, temperature cepat naik lah Ustaz. Macam mana nak buatkan iman. Masalah saya apa dia? Temperature cepat naik. Termasuk cepat marah dah. Oh, temperature. Lama tak servis ni. Itu dah cepat naik kan. Jadi nak kuatkan iman tu supaya tak cepat marah tu macam mana Ustaz? Ya. Itu saja. Assalamualaikum. Temperature tu dengan anak tu kan. Buat tumpah makanan, tak pakai baju pergi sekolah. Betul tu. Soalan kita sembahyang, kita puasa. Sebab itulah ada suatu hari seorang sahabat datang jumpa Nabi. Rasulullah pesan kat aku satu pesanan. Rasulullah pesan apa? La taghdab. Jangan marah. Rasulullah pesanlah lagi kat saya. La taghdab. Jangan marah. 3 kali Rasulullah ulang. Jangan marah. Dah Ustaz, saya faham. Dah Rasulullah larang marah tu. Tapi bila sampai masa, perangai anak lagi. Perangai bapa anak lagi. Perangai jiran lagi. Perangai orang kat tengah jalan lagi. Potong queue dan sebagainya. Macam mana nak buat? Antara marah ini datangnya dari syaitan. Maka, bila marah, minta berlindunglah dari syaitan. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ini cara yang sangat berkesan untuk lawan marah. Kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih dalam kitabnya Ihya Ulumiddin, ada satu bab, Madakhilus Syaitan. Pintu-pintu yang syaitan masuk ke hati manusia. Imam Ghazali senarai banyak pintu. Nombor 1 kata Imam Ghazali, Al-Ghadab. Pintu yang main entrance syaitan ke dalam hati manusia ketika marah. Allahu Akbar. Berapa ramai orang yang bercerai sebab marah. Abang, ceraikan saya. Tengok, dia cabar suami. Yang suami tadi pun dalam marah. Ya. Berapa ramai yang cederakan anak sendiri kerana marah. Berapa ramai yang menyesal tak habis. Sampai hujung usianya dia menyesal kerana satu tindakan yang dia buat ketika marah. Sebab apa? Syaitan masuk ke pintu manusia, pintu hati manusia ketika marah, kata Imam Ghazali. Jadi, yang pertama sebut A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Anak kita buat hal ke, kita nak marah kat dia, ni dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jangan pukul waktu kita tengah marah, bahaya. Tapi ada juga ibu-ibu bila anak-anak dia buat hal, dia pukul dulu. Lepas tu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lepas selesai dah pukul. Baru astaghfirullah, baru a'udzubillah. Tak. Boleh marah, tetapi kawal. Kita minta jauh daripada syaitan. 1, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Nak bergaduh dengan orang ke apa ke, kita a'udzubillahi minasyaitanirrajim depan muka dia. Dah Ustaz, kan dia marah pula kita. Ingat aku syaitan ke? Tak, kita nak minta berlindung dengan syaitan. Tolong. Terutamanya para suami isteri. Allahu Akbar. Kita bergaduh. Kadang-kadang bergaduh tu depan anak-anak. Jangan.
Tarik tangan isteri, tarik suami. Bang, nak bergaduh dalam bilik bang. Tutup pintu, jangan duk bergaduh depan anak-anak. Anak tengok tak elok. Bergaduh dalam bilik lah. Nak pujuk pun senang lah dalam bilik tu. Lepas tu nak pujuk senang sikit. Jadi, lepas a'udzubillah, kalau boleh kita berwuduk. Sebab syaitan ni api. Wuduk ni air. Dia menghilangkan, meredakan kemarahan itu. Kita rehat dulu seketika. InsyaAllah kita sambung selepas ni. On this journey, this pathless pathway, Allahumma ihdina as-siratal mustaqim ya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sambung pembicaraan kita bab daya tahan iman. Ada orang yang terlalu rusing dalam musafirnya. Tengok telefon bateri nak mati dah. Tengok line telefon tak ada line kat sini. Susah hati. Masalah bateri telefonnya lemah. Tak charge. Tak sempat charge. Allahu Akbar. Iman pun kita kena charge. Malam saya sebut dah. Hari ni saya nak ulang lagi. Iman ni kena selalu kita charge. Sebab dia memang rechargeable. Antara tanda orang beriman, dia sentiasa akan mensyukuri segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda orang yang ada iman. Kadang-kadang kita rasa nak bersyukur bila dapat duit banyak. Dia tak semestinya duit. Duit salah satu daripada nikmat. Orang beriman, apa saja nikmat yang dia dapat, dia akan ingat Allah. Hari ni dapat makan nasi dagang. Allah, ya Allah, ingat Allah. Hari ni kita tengok anak-anak kita sihat. Alhamdulillah, anak-anak aku. Hari ni dapat bersama dalam majlis ilmu kat rumah, tengok macam ni. Alhamdulillah, Allah, ini boleh tengok majlis ilmu. Alhamdulillah. Inilah saya nak share sekali lagi hari ni satu doa. Ini doa yang hebat, doa Nabi Sulaiman. Yang ada pen kertas boleh tanda dalam surah An-Namlu ayat nombor 19. Surah Semut. Surah Semut ayat surah An-Namlu ayat berapa tadi? 19. Allahu Akbar. Ketika Nabi Sulaiman lalu kat kawasan tu, yang semut-semut panggil geng-geng semut tu. Yo, masuk Sulaiman lalu. Sulaiman dan tenteranya lalu. Sulaiman tengok, Sulaiman faham bahasa semut. Fatabassama dhahikan. Lalu Nabi Sulaiman tersenyum, ketawa tengok kerenah semut itu. Saya nak baca ayat dia. Lalu waqala, Nabi Sulaiman pun bersyukur. Tengok ni, bersyukur. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Panjang doa dia. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Apa maksud? Ya Allah, alhimni. Auzi'ni ay alhimni. Ya Allah, berilah ilham pada aku supaya aku ni sentiasa bersyukur padamu. Tengok Nabi Sulaiman. Dia dapat kerajaan yang besar. Termasuklah haiwan-haiwan pun tunduk di bawah Nabi Sulaiman. Dia boleh faham. Nabi Sulaiman dapat nikmat ni, tengok semut sembunyi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'am. Ya Allah, tolonglah aku supaya bersyukur atas nikmat ni. Kita pun macam tu tuan-tuan. Dapat beli kereta baru lama, dah nak beli kereta ni, naik kereta ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Ya Allah, tolonglah aku supaya aku bersyukur dengan nikmat ni. Kita hari ni ramai penonton tanyalah, Ustaz, hari ni cuba duduk balik. Banyaknya nikmat yang Allah beri pada kita. Kita ada rumah, kita ada kenderaan, ada anak, ada keluarga, ada bisnes, ada rezeki. Dah pencen dah pun, duit dah berhenti dah kerja, duit masuk je dalam akaun. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Ya Allah, ilhamkan aku supaya sentiasa bersyukur. Ini doa Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml ayat nombor pandai. Abang kameraman pun dah ingat dah. Nombor 19. Tahniah. Pegang-pegang kamera pun dapat ilmu. Alhamdulillah. Kan? Ini Nabi Sulaiman. Kita yang, ya Allah, banyaknya Allah Ta'ala juga beri pada kita. Berapa kali kita benar-benar bersyukur. Orang yang beriman, dia akan ada. Isteri dia selamat melahirkan anak. Tengok baby comel je. Tu pegang jari. Kau comelnya. Gitu je. Sepatutnya tengok anak kita sihat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alai. Ya Allah, tolonglah aku supaya bersyukur di atas nikmat ni.
Kita balik rumah isteri masak dah. Oh, sedap hari ni. Masak budu, poyok ikan singgang. Makan tu selera je. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati. Lepas makan, ya Allah, tolonglah aku supaya bersyukur atas nikmat ini. Begitulah seterusnya. Ini antara ciri dan sifat orang beriman. Dia amalkan doa Nabi Sulaiman tadi, yang apa saja yang di sekeliling dia, dia akan ingat Allah. Bila begitu, Allah Ta'ala kata, ada orang yang ingat aku dalam keadaan senangnya, aku akan ingat kepadanya ketika susahnya. Allah ingat kita bila kita susah, kan? Ketika kita amalkan bila senang, kita ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang yang daya tahan iman dia kuat. Okey, kita ada panggilan telefon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Ya, ada dua soalan, Ustaz. Oh, ya. Saja. Ringkaskan. Ya, insya-Allah. Yang pertama, Ustaz, mengapakah di dalam Islam seringkali ditekankan dengan iman dan takwa? Oh. Yang keduanya, bolehkah seseorang itu merendahkan diri ketika sujud sambil menangis bagi mengkhusyukkan dalam solat? Minta pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Sebab apa selalu Islam ni tekankan bab iman, bab takwa. Kalau sembahyang Jumaat itu rukun khutbah. Rukun khutbah. Ittaqullah. Kena pesan supaya takwa. Setiap minggu khutbah. Ittaqullah. Bertakwalah pada Allah. Ini pesan takwa. Dan Allah janji, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang merealisasikan takwa, Allah janjinya jalan keluar terhadap masalah dalam hidup. Allah janjikan dia rezeki yang tak disangka-sangka bila dia buat kerja atas dasar iman dan takwa. Nak buat bisnes, masuk sebut harga. Decision maker kata, boleh, saya boleh bagi dah kat awak ni. Tapi saya punya berapa? Saya punya berapa ni, jenis tak muka tak malu ni. Mr. 10%, Mr. 2% ni. Minta rasuah. Allah beri jawatan, dia minta rasuah. Tak malu, minta rasuah. Jadi kalau kita ni berniaga di atas dasar iman dan takwa, kita kata, Tuhan, saya minta maaf banyak, Tuhan. Saya tak boleh bagi. Tuhan minta, saya tak boleh bagi. Ni bisnes saya. Kalau Tuhan nak bagi job ni pun, saya terima. Kalau Tuhan tak bagi pun, tak ada rezeki saya lah kat sini. Adalah yang lain tu. Itulah orang yang buat keputusan di atas dasar iman dan takwa ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah baginya jalan keluar. Allah bagi rezeki lain, dapat sub kerja lain, tapi jauh lebih besar untung daripada yang dia nak kerja tu. Ustaz bolehlah cakap kat TV macam tu, Ustaz. Ustaz bukan kontraktor, Ustaz cakap je. Ustaz lesen kelas F pun tak ada, Ustaz. Cakap pandai. Sedap penonton yang dikasihi sekalian, ada insan-insan yang berjaya dalam perniagaannya jadi jutawan lagi. Dengan penuh kejujuran. Dengan everything black and white. Kamu siapa? Third party, introducer. Kamu ni perkenalkan pada customer. Nak dapat commission, silakan. Tak ada masalah. Kamu apa? Kamu decision maker, nak dapat 10%. Sorry, ini dipanggil rasuah. Saya tak boleh. Ada orang boleh berjaya. Boleh jadi kaya raya, ahli masjid, dapat keberkatan dari Allah. Ini yang ayat, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan ayat tu pergi tampar kat dinding. Ayat tu tampar dalam ofis meniaga rasuah. Ayat tu pergi tampar dekat cashier meniaga tipu orang kedai makan. Nauzubillah. Sebab itulah Islam dia tekan bab iman dan takwa ni dia dari dalam. Orang yang dari dalamnya ada kekuatan, dia akan menatijahkan tindak tanduk yang soleh. Soalan tanya tentang menangis ketika solat. Boleh tidak nak menangis? Tapi kena tengok sebab apa menangis. Sebab apa menangis dalam semayang? Kita semayang, kita ingat dosa kita. Kita semayang, kita rasa kita di hadapan Allah. Kita rasa banyaknya perintah Allah yang belum kita buat. Kita jadi keluar air mata. Silakan. Dia nangis, Ustaz. Sebab apa? Dia menangis ketika solat. Teringat ke anak duduk asrama. Ya Allah. Apa kaitan menangis teringat ke anak duduk asrama? Kalau dia semayang, lepas tu teringat anak dia. Anak bongsu aku duduk asrama. Makan apa hari ni? Dia menangis. Itu tak membantu untuk khusyuk. Tapi kalau dia doa pada anak dia,
Mohon Allah lindungi anak dia, jangan berlaku perkara-perkara yang ni, dia pun serah pada Allah. Bayar muka anak meniti kain mata, itu tak apa. Tengok keadaan lah. Cuma satu lagi, kalau kita sembahyang berjemaah di masjid, nak menangis waktu sujud ni, kita bimbang, takut-takut menimbulkan fitnah lain. Kita sembahyang jemaah, tak ada apa-apa, tiba-tiba orang sebelah tengok menangis, makcik ni sembahyang. Jadi takut kita ni timbul rasa riak kita. Bimbang satu lagi, kita takut ganggu orang. Orang tengok kita duduk sembahyang, dia duduk baca, kawan sebelah duduk baca tahiyat. Tengok kita menangis, dia pun sapu belakang kita sambil baca tahiyat tu. Jadi ganggu orang lah. Tengok keadaan lah. Okey, ada satu lagi soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Puan Siti dari Banting, Selangor. Ya. Waras? Alhamdulillah waras, alhamdulillah. Oh, wis mangan. Apa hurung? Wis mangan. Oh, saya pandai dua tu je. Lain bahasa Terengganu. Okey, silakan Puan Siti. Okey. Ni dah dekat bulan puasa ni. Ni dah Rejab dah, dekat Sa'ban kan. Ya. Ni saya nak cerita pasal bulan puasa. Biasanya lah tengok orang di luar sana. Dia sembahyang bagus, okey semuanya, merajin. Tapi tak buat puasa kerana dia sayangkan rokoknya. Dia tak boleh berpisah dengan rokok. Jadi dia tak puasa. Ini golongan yang macam ini orang tak beriman atau tak kuat iman. Itu ajalah soalannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk rokok. Persoalan tentang isap rokok. Semayang pisah rokok. Para isteri dah seronok tu cakap, abang dengar. InsyaAllah lepas iklan ni kita cerita about rokok. Traveling on, traveling light through the hills and valleys of my life. On this journey, this pathless pathway. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim ya Allah. Alhamdulillah, kita dah sampai ke blok terakhir pada hari terakhir perbincangan Tanyalah Ustaz. Saya nak terus pergi pada rokok tadilah. Ya Allah, rokok ni payah nak ulas ni. Tapi para isteri pegang suami kat sebelah. Abang jangan lagi bang. Dengar Ustaz cakap apa. Abang jangan lagi. Kan? Yelah, kalau bab rokok ni cuma orang yang isap rokok ni, dia punya hujah sangat hebat. Kita sebut mudarat, sebut sakit, dia kata ada orang tak isap rokok mati juga. Dia cakap balik. Ni abang tua dah ni, 70 isap rokok tak mati lagi. Dia ada hujah. Kita kata membazir, dia jawab balik, saya pun bersedekah kat masjid Ustaz. Lagi banyak pada Ustaz lagi saya sedekah. Dia orang isap rokok ni dia pandai. Cumanya, zaman Nabi, sebab apa bila turun ayat haramnya minum arak, tiba-tiba para sahabat pecah kantong arak. Yang ada gelas di tangan, lontar gelas tersebut. Bila turun ayat pengharaman arak, yang beli arak yang begitu mahal kat rumah, terbalik kantong arak tadi. Sebab apa? Jawapannya ialah kerana iman. Iman yang hebat di dalam hati-hati mereka. Bila mendengar hukum Allah, mereka terus tunduk. Mereka tak pertikai. Ini adalah perintah Allah. Ini wajib buat begini. Ini wajib tinggalkan. Ini perbuatan yang haram. Orang beriman, apabila mereka mendengar hukum-hukum Allah, mereka terus tunduk. Orang munafik, dengar hukum Allah, mereka cari alasan, mereka pusing. Ini. Dalam bab rokok ni, betul dalam Quran tak ada sebut tentang sejair, tak sebut tentang rokok. Tapi dalam Quran ada ayat-ayat yang jelas, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan lontar diri kamu dalam kehancuran. Bawa penyakit, membazir duit. Dan orang yang merokok, antara yang kena kesan yang teruk ialah orang di sebelahnya. Kalau isteri-isterilah. Kalau anak-anak lah yang kesan asap tadi yang begitu bahaya. Ada orang, tak Ustaz, saya nak isap rokok. Saya isap rokok kat luar rumah, saya tak isap depan anak. Dan kepada ayah yang merokok, jangan marah kalau suatu hari nanti anak kita pun merokok. Kadang-kadang kita kata kat anak, jangan isap rokok. Kita suruh anak beli rokok. Jangan isap rokok. Kat rumah kita ada rokok. Jadi anak jadi satu
berperang dalam jiwa mereka. Jangan marah kalau anak kita isap rokok nanti. Kemudian ada seorang syekh kat Mekah. Dia cerita dalam satu program TV dia bulan Ramadan dekat hotel, belakang tu Kaabah. Dia buat rakaman program live. Jadi lepas live tu, cameraman datang peluk dia. Syekh, terima kasih Syekh. Ni Ramadan bulan kita nak berubah, nak baiki diri. Cameraman tu kat tangan dia ada rokok sebatang. Terima kasih Syekh, terima kasih Syekh. Dekat Saudi. Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi. Lalu Syekh kata, terima kasihlah. Kamu pun besar jasa. Kamu jaga kamera ni. Boleh live macam ni. Terima kasih. Syekh pun nampak ada rokok kat tangan. Syekh kata, boleh tak aku nak nasihat sikit? Syekh, nasihatlah. Ini bulan Ramadan. Kita nak berubah Syekh. Nasihat. Saya bersedia mendengarnya. Syekh kata tentang rokok kat tangan awak tu. Oh Syekh, bak rokok jangan cakap banyak Syekh. Bak rokok Syekh tak payah sebutlah. Syekh doa je lah biar saya berhenti rokok. Ramai dah orang nasihat saya bak rokok. Dengar dulu tetap. Syekh rokok tak payah cakap Syekh. Dia tak nak dengar. Syekh pun tarik tangan dia. Pergi kat cermin hotel tu. Tunjuk Kaabah. Tengok nampak tak orang sedang berdoa bertawaf. Ya. Sebab apa dia orang berdoa? Oh Syekh, ini waktu mustajab. Ini tempat mustajab. Syekh kata dia berdoa. Syekh pun doa. Ya Allah, ampuni sahabatku. Amin. Ya Allah, berkatilah hidupnya. Amin. Ya Allah, murahkan rezeki dia. Amin. Ya Allah, berikan anak yang soleh. Amin. Amin, 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 amin. Ujung tu Syekh kata, Ya Allah, sekiranya sahabatku ini berhenti merokok, kau perkenankanlah segala doa tadi. Ya Allah, kalau dia tak berhenti rokok, jangan bagi satu pun yang doa tadi. Dia pun tiba-tiba menangis. Dah Syekh kata, kalau tak berhenti rokok, jangan beri satu pun. Dia menangis, dia keluar bilik hotel tu, tak balik-balik. Subhanallah. Syekh ni kata, dalam 5-6 bulan selepas tu, Syekh jumpa lagi dia. Ada Syekh ni banyak program TV di Saudi. Tuan-tuan tarik YouTube pun banyak Syekh ni. Dalam satu program 5 bulan selepas tu, baru nak pasang kamera, ada seorang datang peluk dia. Syekh, terima kasih Syekh, apa khabar? Syekh kata, ya, baik. Syekh ingat tak lagi saya? Dah dia jumpa ramai orang. Syekh kata, kat mana kita jumpa Program apa? Cameraman tu kata, bulan Ramadan lagi tu Syekh. Yang Syekh doa bak rokok tu. Syekh kata, ya sungguh. Macam mana anak-anak? Apa khabar kamu? Lalu anak muda ini berkata, Syekh, demi Allah, sejak malam tersebut, saya tak sentuh walau sebatang rokok sehingga ke saat ini. Ya Allah. Ya Allah. Macam mana penonton? Kita nak doa macam tu ke pagi ni? Siapa tak berhenti rokok, jangan bagi doa ni kat dia, Ya Allah. Tapi itulah. Dia sebenarnya, bila ada iman, bila ada kekuatan. Dia antara petuanya, bila masalah nak berhenti rokok. Berhenti dah Ustaz, suami saya. Tapi duduk lepak dengan kawan-kawan yang isap rokok. Isap rokok balik dia. Ya, sebab itulah kena pilih kawan-kawan yang baik. Kalau nak berhenti rokok, duduk lepak dengan kaki rokok lagi. Dia bagi free pula kat kita. Bagi free. Kau tu 2 minggu boleh lah. Ambil balik. Isap balik. Majlis fatwa di Malaysia, negeri-negeri. Fatwa-fatwa di tanah-tanah Arab. Bukalah iftar. Semuanya saya rasa boleh kata 90%. Saya tak beranilah nak kata 100%. Sebab ada juga yang syadz, yang kata makruh lagi, pegang makruh lagi. Sebab dia pegang dengan hukum lama dulu. Tapi sekarang dah terbukti memberi mudarat, dah terbukti membawa kepada pembaziran, dah terbukti membahayakan orang-orang yang terdekat. Majlis-majlis fatwa menyebut haram isap rokok ni. Merokok. Siapa dengar, tanya iman masing-masing. Ustaz senanglah cakap, Ustaz tak faham. Susah nak tinggal Ustaz. Dah saya sebut je. Kan takkan saya nak ambil hati orang aku kat TV hari ni nak rengang-rengang. Nanti Allah tanya saya, susah saya ke akhirat nanti. Saya hanya sebut apa yang para ulama kita menyatakan bahawa rokok ni haram. Allahu akbar, kerahnya Ustaz. Gitulah. Kan? Sebab sayang, sebab amanah ilmu, maka kita beritahu. Maka terserahlah pada diri masing-masing. Kadang-kadang rokok kita boleh beli. Pamper anak kita bising. Isteri kata sakit belakang bang, sakit lutut bang, nak cari ubat sikit. Biasalah, awak tu tua dah. Dia kata kat isteri, awak tu tua dah. Rokok dia boleh beli. Untuk ubat anak isteri dia berkira. Ya. Jadi, ada pula pandangan yang kata, tak apalah, kita berhenti perlahan-lahan. Isap rokok daun je dulu. Isap rokok daun.
Kan? Tak apalah, nak isap rokok daun pun boleh tahan lah. Slow-slow Ustaz. Tapi hebat, cuba bayang. Iman generasi sahabat Nabi, gelas arak di tangan dicurahkan. Tong arak yang mahal, dengar je ayat Quran, pap, pecahkan tong, tuangkan. Inilah iman yang hebat. Dak Ustaz, saya ingat balik Mekah nanti saya berhentilah rokok. Ada orang yang dia pergi ke Mekah, alhamdulillah. Lepas buat haji, dia betul-betul tinggal rokok. Sekarang Ustaz, suami saya besar sikit badan. Ustaz sihat. Betul dia sejak berhenti rokok. Sejak balik Mekah, berhenti rokok. Alhamdulillah, itu antara tanda haji-haji yang mabrur. Tapi yang belum ke Mekah, jangan tunggu syarat nak ke Mekah baru nak berhenti rokok. Siapa boleh jamin kita boleh hidup sampai petang ni? Jadi begitulah soalan yang disebut tadi. Moga-moga Ramadan. Bolehlah target azam. Ramadan ini akan ada turning point dalam hidup aku. Aku nak tinggal satu perkara buruk sangat. Rokok. Boleh tak penonton? Dah isteri bagi tahu dah kat suami sebelah. Abang, boleh tak abang? Isteri masing-masing bersaksilah pada pagi ini. Alhamdulillah. Tidak penonton yang dikasihi sekalian, 3 hari kita berbincang. Saya minta maaf lah kalau ada kesilapan para guru-guru, ustaz-ustaz, imam-imam, khatib-khatib Jumaat. Saya minta maaf banyak. Tak ada niat lain melainkan untuk melihat kebaikan untuk ummah kita. Tiada niat lain melainkan untuk mengajak masyarakat beramal dengan ajaran Islam yang hebat ini. Kita akan menjadi mulia bila kita amalkan Islam. Kita akan menjadi hina apabila kita tinggalkan Islam dalam kehidupan kita pada kehidupan kita ini. Moga-moga Allah Taala kurniakan istiqamah kepada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina ya Allah. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا يا رب يا الله. Tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Ilhamkanlah kepada kami supaya mensyukuri segala nikmat pemberianmu kepada kami ya Allah. Bantulah kami untuk menggunakan segala nikmat ini demi ketaatan kepadamu ya Allah. Ampunilah kami kurangnya kami bersyukur di atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Ampunilah kami. Kami tersilap menggunakan nikmat-nikmat kurniaan-Mu kepada kemurkaan-Mu ya Allah. Berilah kekuatan pada kami untuk sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Lontarkanlah rasa minat kami dengan majlis-majlis ilmu ya Allah. Dan berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Ya Allah, berkatilah penganjur-penganjur majlis ilmu ya Allah. Berkatilah insan-insan di sebalik tabir penganjuran majlis-majlis ilmu ya Allah. Berkatilah mereka dan keluarga mereka. Permudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Moga-moga ia menjadi amal saleh mereka dan kami juga ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dahulu. Moga-moga kita boleh jumpa dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum semua Traveling light through the hills and valleys of my life. On this journey, this pathless pathway, never knowing when the end will come. Traveling light, bearing answers to the questions that I don't yet know. Like a fragrance that has lost its flower, I try to find my way back home. I have tasted something of your love. A nameless restlessness fills me. In my silence